Assalamualaikum. Welcome to the life of Pim with me, Pim. Okay, sebelum kita start, kepada yang belum tengok lagi review karakter Sabo sebelum ni, disyorkan untuk anda tengok dulu video tu and then baru tengok benda ni. Sebab video kali ni kita just nak cakap pasal teori je lah. So yang video first tu yang lebih banyak bercerita pasal Sabo. Okay, sebelum baru nak start habis bateri pula. Okay, sebelum kita nak cakap pasal ni, aku rasa ada 3 benda yang kita kena ambil kira lah. Ada 3 benda yang kita kena utamakan, iaitu 3 situasi yang berlaku semasa di Reverie. Sebab aku rasa 3 situasi ni kita boleh cuba kaitkan dengan teori Sabo untuk kita faham apa situasi dia sekarang ni. Okay, so dekat chapter 925 kita dapat satu info daripada Blackbeard, di mana pada masa tu dia tengah bertekak dengan Gekko Moria kan. So kat situ dia cakap pada hari keempat Reverie tu berlangsung, ada satu clash berlaku di antara Sabo and the gang, iaitu geng Reboot Army dia, dengan geng Admiral, iaitu Fujitora dengan Admiral Ryo, di mana pada masa itu adalah orang tengah buat mission untuk menyelamatkan Kuma. Okay, so tu satu, Reboot Army versus Admiral. Manakala dekat chapter 956 pula, menerusi perbualan Garp dengan King Neptune, Shirahoshi pun ada kat situ. So masa tu kan Garp baru je escort orang kan balik daripada Merihua, daripada Reverie tu semua. And then bila dah sampai ke tempat diorang, baru dah Garp start bercerita, di mana dia cakap Reverie ni selalunya memang huru-hara lah. Sebab yelah, dia melibatkan king-king, raja-raja, orang-orang ternama kan. Bila dah berkumpul satu meja ni, mestilah akan bergaduh dengan ego masing-masing, dengan apa yang kata, alah macam korang tengok politik lah kan. Politik Malaysia ni pun kau boleh nampak. Tapi Garp cakap selagi tak berlaku pertumpahan darah dan boleh kira sebagai peaceful lah, tak ada masalah lah, dia segala gaduh lah. Tapi untuk Reverie kali ni ia berbeza, disebabkan ada pertumpahan darah, di mana Garp cakap dia ada berkait, situasi ni ada berkait dengan kerajaan Alabasta. Tiba-tiba Shirahoshi cakap situ Vivi, tak tahulah kalau Garp nak mention Vivi secara direct ataupun tak. Tapi yang pasti Garp cakap Marine tengah cuba untuk menyelesaikan masalah tu, and dia bagi tahu Neptune supaya jangan berfikiran buruk tentang manusia ke atas lah kan, orang di darat. So ni pun dah jadi satu misteri, apa yang berlaku sebenarnya kan. So nombor 2, point dia ada berkaitan dengan Alabasta. And then tak lama lepas tu dekat chapter yang sama, kita nampak Morgan pula, dia tengah fikir tajuk untuk muka surat depan, surat khabar dia lah, di mana kat situ dia cakap tajuk pertama yang dipikir ada kematian. Nombor 2 dia nak cakap pasal result keputusan daripada meeting kat Reverie tu. And then nombor 3 pula dia cakap ada possible attempt assassination, maksudnya ada percubaan membunuh kat situ. And then tak lama lepas tu ada seorang ni datang, dia pass something dekat Morgan kan. And then Morgan check dalam tu ada duit, and rupanya itu adalah satu request daripada world government yang nak minta Morgan supaya cover up sorok salah satu cerita yang diorang request lah. Kita tak tahulah cerita apa yang diorang minta sorok tu, tapi Morgan tak nak. End up orang tu pun rupanya adalah seorang CP, Cypher Pole, tapi dia kalah, kena belasah dengan Morgan, and Morgan langsung lah tak buat apa yang WG minta. Tapi itulah dia menjadi satu pertanyaan, sebab kita tak tahu dalam 3 berita yang Morgan nak siarkan tu kan, yang mana satu agaknya yang WG cadang untuk sorok. Tapi untuk tajuk nombor 2 tu kita dah tahulah kan, apa hasil meeting daripada Reverie tu kita dah tahu, iaitu pasal diorang tarik balik title Shichibukai tu kan. Maksudnya Shichibukai tu dah dihapuskan lah. And then lepas buat beberapa research dari dalam dan juga luar negara tentang teori Sabo ni kan, so aku berjaya kumpul 3 lah. Macam biasalah aku akan ambil 3 je, 3 yang paling famous, yang paling banyak orang cakap. Iaitu first, dikatakan yang Sabo ni memang mati. Nombor 2, dikatakan Sabo ni ditangkap. And kemudian nombor 3, dikatakan Sabo ni telah dituduh, telah difitnah, telah dikhianat, macam-macam lah. Tapi tak apa, jadi kita akan go through secara detail. Okay, so first kita nak cakap pasal teori Sabo dah mati. Benda ni kalau kita tengok menerusi percentage, aku rasa dia agak kurang lah, agak susah, agak low untuk benda ni menjadi kenyataan. Okay, sebabnya first, dia boleh dikatakan ini ibarat plot yang berulang kali, di mana salah seorang daripada abang Luffy, adik-beradik Luffy mati. Dan yang kedua ni sebab dia dah pernah mati sebelum ni kan. So aku rasa macam pelik lah bila Oda dah cuba matikan satu karakter ni, tiba-tiba bawa dia kembali.
and then tiba-tiba nak matikan dia lagi sekali kan. So macam pelik lah. And then sekiranya kalau Sabo betul-betul mati, buah Ace akan menjadi rebutan lagi sekali lah, akan berulang lagi lah plot dia, mana orang akan berebut untuk mendapatkan buah Devil Fruit Ace. And then role dia pula sebagai seorang yang sangat penting dalam Revolt Army, orang nombor 2 kan, mati. Macam singkat sangat lah karakter dia. So aku rasa macam pelik lah untuk Oda buat macam tu kan. And then seterusnya sebab Revolt Army, Dragon ke siapa-siapa lah kan, pasti ada Vivek card Sabo. So kat situ je diorang boleh check lah sekiranya Sabo ni betul-betul mati atau tak kan. So Dragon tak perlu nak serabut nak fikir apa yang berlaku dekat situasi tu, macam mana kita nampak dekat panel manga tu kan. Diorang check je Vivek card Sabo dan diorang boleh tahu dah Sabo ni hidup atau tak. Tapi untuk support teori yang pertama ni adalah kita kena cuba kaitkan dengan 3 main point yang kita cakap tadi. Iaitu first, kemungkinan besar macam mana Sabo boleh mati adalah disebabkan dia berlawan dengan Admiral kan. Bukan seorang, lawan dengan 2 orang, Admiral Rio dengan Admiral Fujitora kan. So kemungkinan besar terkorban masa-masa perlawanan tu, ataupun mungkin andaian liar salah seorang daripada Revolt Army tiba-tiba khianat Sabo ke apa. So that's why Sabo terkorban semasa perlawanan di antara geng Revolt Army ni dengan geng Admiral. Okey, yang kedua kita nak cakap pasal Sabo kemungkinan besar telah pun ditangkap oleh WG ataupun Marine. Ini percentage dia agak tinggi juga, tapi aku boleh katakan sebagai medium lah untuk kali ni. Sebab yalah, Sabo di antara hidup dan mati, so dia boleh jadi plot yang agak berulang lah. Plot macam plot Ace, di mana dia kena tangkap, bawa pergi ke Impel Down, and then tak lama lepas tu diorang akan buat pengumuman dan diorang akan buat hukuman bunuh terhadap Sabo kan, sebagai seorang Revolt Army, orang yang menentang WG dan sebagainya. So dia agak berulang lah. Tapi point ni agak menarik disebabkan situasi ni juga dia boleh menjadi satu point yang kuat untuk gerakkan Luffy, gerakkan Revolt Army dan mana-manalah geng-geng yang berkait untuk menyelamatkan Sabo. Ni boleh jadi ibarat macam point untuk menuju ke Final War kan. Bayangkan geng-geng Luffy, dia punya Grand Fleet, dia punya aliansi semua kan, Revolt Army, Dragon semua berkumpul ke Marine Base ke tak tahulah mana-mana dia nak buat hukuman bunuh dekat Sabo kan. Itu memang epic gila lah. Kemungkinan besar itu antara cara Oda untuk buat Final War. Tapi aku rasa macam kurang sesuai, sebab aku rasa macam mungkin Oda takkan guna plot yang sama, disebabkan benda ni tengah berlaku sekarang kan. So lepas Wano ni pula kita tak tahu dia drag berapa lama. And then selepas Wano, aku tak rasa diorang akan terus nak pergi ke Final War kan. Kita masih mungkin ada beberapa arc ataupun at least satu arc di mana kita nak tengok diorang pergi ke Elbaf. Sebab Elbaf ni pun boleh katakan penting juga kan. Tapi untuk menguatkan teori ni dan mengaitkan dia dengan 3 poin tadi, kemungkinan besar Sabo ditangkap selepas dia berlawan dengan geng-geng Admiral lah kan. So yalah, sebab dia lawan 2 Admiral kan, kita pun tak tahu apa yang berlaku dekat geng-geng Revolt Army dia. Again, kita boleh fikir mungkin diorang khianat, ataupun kalau diorang tak khianat pun mungkin selain daripada Admiral, mungkin CP ke ada, CPO ke ada masuk campur ke apa kan, dan sebagainya lah macam-macam. Sebab kalau kita tengok teori Arthur from Library of Ara yang dia apply dalam dia punya fan-made manga Return of the Reverie, dia buat kat situ yang Revolt Army ni selain daripada bertembung dengan Admiral, diorang pada bertembung dengan CP lah, Cypherpole, di mana kita boleh nampak kat situ Sabo dia lawan dengan Lucy. Tapi ni dia punya idea lah, dia punya teori. And then nombor 3 pula adalah pasal Sabo telah diframe oleh WG and Marine. Ini boleh dikatakan aku letak percentage yang agak high untuk situasi ni berlaku, and ni adalah antara teori yang sangat-sangat famous yang ada kat luar sekarang ni. So benda ni plot yang tidak berulang. Lepas tu Sabo masih hidup kan, Sabo belum mati. Sabo kemungkinan besar tengah menyorok, tengah menghilangkan diri buat sementara waktu, and then mungkin Sabo pula dalam masa yang sama terpaksa meninggalkan dia punya mission. Tapi so untuk menguatkan teori ni, macam mana kita buat dengan teori-teori yang lain kan, nak berkaitkan dia dengan 3 poin utama tadi. So mungkin Sabo and the gang menang lawan dengan geng-geng Admiral ni, ataupun dia berjaya melarikan diri daripada geng Admiral ni. Sebab nak lawan ni pointless, sebab itu bukan mission utama diorang. Bukan diorang nak pergi situ semata-mata nak lawan dengan Admiral, nak kalahkan Admiral ke apa. Tapi diorang datang situ hanyalah untuk selamatkan Kuma. So mungkin diorang berjaya selamatkan Kuma. And then poin yang kedua, mungkin ada sesuatu berlaku dengan family Nefertari, family daripada Alabasta ni, yang mungkin berkait sedikit dengan Sabo pada waktu tu, dan membuatkan Sabo dituduh something, and then that's why Sabo kena melarikan diri atau menyorok. Ataupun mungkin berlaku satu kematian seperti apa yang Morgan cakap kan, satu kematian ataupun satu cubaan membunuh terhadap family Nefertari ni, and then end up Sabo yang dituduh membunuh salah seorang diorang, membunuh diorang. And that's why lah kecoh dalam surat khabar tu yang kononnya mungkin Sabo
dikatakan pembunuh dan sebagainya. That's why diorang terkejut dan sebagainya lah. So benda ni memang sangat-sangat pening guys, memang serius. Even aku tengah bercakap dia pun memang tengah sakit kepala. Sebab benda ni dah berlaku agak lama, and yang ada hanyalah sekadar prediction dengan teori-teori liar dan sebagainya, tapi tanpa ada bukti yang sangat-sangat kukuh atau bukti yang sangat-sangat kuat. Sebab benda ni dah jadi lama. Benda ni dah berlaku daripada tahun lepas lagi, pada September 2019, and which is sekarang dah pun masuk Disember 2020, which is dah setahun lebih. Tapi kita masih tak tahu apa sebenarnya yang berlaku dekat Reverie, apa nasib Sabo sebenarnya. Kalaulah kita boleh subscribe kepada berita yang Morgan buat tu kan, ataupun kita boleh dapat surat khabar yang Morgan buat tu, kita dah tahu dah apa yang berlaku. Pening kepala. Bila tahu dah agaknya nak cerita pasal benda ni, kemungkinan besar mungkin di chapter 1000 ataupun mungkin selepas chapter 1000, aku pun tak tahulah. That's why lah aku cuba hold teori ni, sebab aku fikir macam dah lama gila. Aku ingatkan bila-bila masa Oda boleh explain pasal benda ni, tapi itulah dah dekat chapter 1000 pun masih belum ada explanation pasal apa yang berlaku. Tapi secara kasarnya, teori liar lah yang aku ada sekarang ni, aku rasa inilah kemungkinan besar yang berlaku. Kita tahu yang Gorosei memang dah aim family Nefertari daripada Alabasta kan. Sebab diorang mengatakan yang family ni adalah pengkhianat, sebab diorang adalah salah seorang daripada 20 founding government, tapi diorang stay untuk duduk bawahan dan jadi orang-orang biasa, tak jadi celestial dragon. So diorang rasa benda ni sebagai satu pengkhianatan lah. Dan bila diorang pergi menghadap Im, di mana pada waktu tu kita nampak pula Im dalam kebun, dalam bilik bunga di bilik yang ada rama-rama semua benda tu kan. Kat situ kita nampak gambar Blackbeard, gambar Luffy, gambar Shirahoshi, semua tu yang dah dipotong. Tapi satu gambar yang dipegang waktu tu adalah gambar Vivi. So mungkin gambar Vivi ni lah yang Im bawa pergi jumpa Gorosei. Dia pergi bagi tahu Gorosei masa Gorosei pergi menghadap dia kan. Sebab Gorosei tanya dia, siapakah the lights that need to be extinguished from history. Siapakah orang yang diorang nak hapuskan daripada sejarah diorang tu, which is kemungkinan besar paling sesuai adalah Vivi lah. Sebab Vivi adalah daripada golongan, kalau ikutkan asalnya Celestial Dragon kan. So aku rasa plan WG adalah untuk membunuh Vivi dan Cobra lepas dia Reverie. So diorang berjaya membunuh King Cobra, tapi diorang tak berjaya membunuh Vivi. Mungkin sebab Sabo dah berjaya selamatkan dia. So WG jadi panik, and then diorang ambil kesempatan tu untuk menuduh yang Sabo kononnya orang yang membunuh salah seorang royal daripada situ kan, King Cobra. And then dia pula melarikan diri dengan Vivi. So dia cakap yang kemungkinan besar Sabo ni menculik Vivi. So mungkin berita yang WG nak cover adalah situasi di mana Sabo berjaya melarikan diri dengan Vivi kan. Sebab mesti dia orang nak tutup cerita ni, sebab yelah ada Revo Army yang berjaya menyelinap masuk, berjaya menceroboh masuk dalam Merihua, tempat secret diorang kan, dalam membuat huru-hara dalam tu, membuat pembunuhan, and then berjaya melarikan diri. So benda ni adalah satu tempias yang buruk kepada image WG dengan Marine kan. Kalau ikutkan itulah benda yang nak cuba cover up, tapi yalah kita tahu benda tu kemungkinan besar tidak betul. And then tapi malangnya untuk diorang, Morgan pun tak nak siarkan berita tu. So agak memalukan lah untuk diorang. Sebabnya even masa Garp bercerita dengan King Neptune kan, dia pun ada cakap di situ yang Marine tengah cuba menyelesaikan masalah tu. And then Shirahoshi ada sebut Vivi. So itu apa yang aku cuba fikir lah. Mungkin diorang tengah kejar Sabo yang tengah melarikan diri dengan Vivi, yang kononnya dikatakan menculik Vivi lah kan. And then menerusi perbualan Kobe dengan X-Drake pun, kat situ pun ada cakap di mana Kobe cakap yang macam dah terlambat lah untuk Marine nak selesaikan masalah ni. And then dengan kekuatan Marine pun waktu tu tak cukup untuk support, untuk tolong selesaikan masalah ni. Sebab yelah diorang dah menghapuskan sistem Shichibukai, di mana Marine sekarang ni tengah bersepah, tengah pergi nak menangkap Shichibukai dan sebagainya. So agak huru-hara lah dengan apa yang berlaku kan. Nak kejar Sabo lagi, nak kejar Shichibukai lagi, macam-macam hal. And even Blackbeard sendiri pun kita nampak guys tu, tiba-tiba lepas dia baca berita tu, dia cakap dia nak terus pergi belayar, and dia cakap dia nak dapatkan something, which kita tak tahu something tu apa. Dia cakap dia nak dapatkan something tu sebelum Marine dapat. So aku berfikir yang kemungkinan besar Marine memang tengah mengejar Sabo. Sebab Blackbeard kalau ikutkan dia kan tengah mengumpul Devil Fruit, dan aku rasa dia masih memang nak Devil Fruit Ace tu, sebab Devil Fruit Ace tu antara logi yang kuat. But again, teori is a teori. Kalau betul-betul lah, kalau tak betul aku tak terkejut pun, sebab Oda sentiasa buat kita terkejut kan. Ada je benda, cara dia nak spin buat kita pening kepala, plot twist dan sebagainya. So kita tunggu je lah. So that's all teori yang aku nak share dengan korang. Sekiranya korang ada pendapat lain, macam biasa guys,
komen kat bawah, okay? And maaf sekiranya ada kekurangan, macam aku selalu explain kat korang, ini hanyalah sekadar sembang-sembang kedai kopi, di mana selain daripada aku bercerita, aku harap korang pun bercerita pendapat korang di bahagian komen. Kita berkongsi pendapat sebagai peminat-peminat One Piece Malaysia. So thank you for watching guys. Kepada yang belum subscribe, aku harap korang boleh subscribe and tekan bell notification untuk tidak termiss mana-mana video baru aku. And yep, thank you for watching. I hope you guys enjoy and I see you guys next time. Okay, Assalamualaikum.